ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kita sambung hadis yang berikutnya. Masih lagi kita di dalam kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan kepada wahyu. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Musa ibnu Abi A'asha qala haddatsana Sa'id ibn Jubair عن ابن عباس في قوله تعالى أو في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Maksudnya, haddatsana Musa ibnu Ismail telah menceritakan Musa ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail digelar dengan Abu Salamah, salah seorang daripada guru Al-Imam Al-Bukhari, meninggal pada tahun 223 Hijrah. 223 Hijrah. Abu Salamah At-Tabuzaki. Di antara guru-guru Al-Imam Al-Bukhari daripada Mesir, dan di antara para penghafal hadis, pakar hadis daripada Mesir, Musa bin Ismail. Haddatsana Abu Awana, telah menceritakan kepada kami Abu Awana. Itu gelaran dia. Nama Abu Awana ialah Al-Waddah bin Abdullah. Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Dia iaitu digelar sebagai Abu Awana. Salah seorang yang begitu detail dan bersungguh di dalam penulisannya. Dan Musa
Musa bin Abi A'syah, dia telah menyatakan, telah menceritakan kepada kami Musa bin Abi A'syah. Musa bin Abi, semua yang nama yang abu-abu di depan ni gelaran. Dia punya nama yang sebenar kita kena cari. Ulama-ulama hadis kena cari. Tuan-tuan, kadang-kadang orang Arab hak tak ada anak pun buah juga gelaran, kunyah. Bagi kat dia gelaran supaya tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja Nabi Abu Qasim, gelaran. Maka orang yang ada anak, kalau anak dia Muhammad, dia Abu Muhammad. Kalau anak dia Marwan, dia Abu Marwan. Sebahagian para ulama menganggap ini sebagai sunnah, yakni kita memberikan nama gelaran kepada kita. Tengoklah kita ada apa-apa, kalau kita ada anak bernama Hamzah, kita Abu Hamzah, Abu Hamzah. Tengok, kita cari satu nama yang kadang-kadang orang boleh urusan dengan kita dan panggil nama tu pada kita. Kebanyakan orang Arab ada nama ni. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abi A'syah. Musa bin Abi A'syah, Abi A'syah tu gelaran dia. Ulama hadis tahu dia Musa bin Abi A'syah, tapi mereka gagal untuk mengesan siapakah nama sebenar bagi pak dia. Duk panggil Abu A'syah dia, nama sebenar mereka. Dia tu mereka kenal lah, sifat-sifat dia, ciri-ciri dia, kekuatan hadis dia, dia orang tahu. Tapi nama bapa dia Abu A'syah tu apa dia, ulama hadis kata tak dapat dikenal pasti nama sebenar. Qala haddatsana Sa'id bin Jubair, katanya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair salah seorang tabi'i, menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sa'id ni satu orang yang membangkang Hajjaj. Sa'id maksudnya bahagia, Jubair maksudnya dia tahan, jangan bagi pecah. Kata Hajjaj pada hari nak membunuh Sa'id bin Jubair, bal anta syaqiyun bin Kusayr, bahkan hang celaka bin pecah, bukan bahagia bin bungka dah, hang celaka bin pecah. Hajjaj ini terkenal sebagai seorang gubernur yang zalim. Dia bunuh Sa'id bin Jubair. Kata Hajjaj, semasa dia sakit, bagi setiap nyawa yang aku bunuh, Hajjaj ini ramai dia bunuh penentang kerajaan Bani Umayyah. Semasa orang yang bangkit memberang kerajaan Bani Umayyah, maka berlaku pertembungan dengan Hajjaj. Walaupun sebahagian tindakan Hajjaj itu tak disukai oleh pemerintah kerajaan Bani Umayyah. Setiap orang yang aku ambil tindakan, Tuhan balas sekali dalam dia rasa dalam tidur dia. Tapi bagi Sa'id bin Jubair, aku tengok Allah balas 100 kali kat aku. Sa'id bin Jubair orang alim, yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bunuh dia kerana Hajjaj sangka dia menentang kerajaan di sudut politik. Bukanlah maksudnya Hajjaj ini membenci, terlalu membenci agama, tak. Hajjaj tu sendiri hafal Quran, tapi dari segi politik karut Hajjaj. Dia berbuah baris kepada hak tentang baca Quran. Hajjaj dia berperang pada zaman dia, beberapa orang yang bangkit menentang. Antaranya dia berperang dengan Abdullah ibnu Jubair. Dia Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair telah berperang, telah bangkang kerajaan Hajjaj, kerajaan Bani Umayyah. Dan Abdullah ibnu Zubair telah berpusat di Mekah. Hajjaj langgar mari nak serang Mekah. Bukan nak serang kota Mekah, nak tangkap Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ni bapa dia Zubair ibn al-Awwam, yang terkenal, sahabi yang terkenal, salah seorang yang dijamin masuk syurga.
Bila dia nak tangkap, dia lontar Abdullah ibnu Zubair, dia lontar dengan minjanik, yakni plastik batu zaman dulu perang, sehingga kena Abdullah, kena Kaabah, lebih sebelah. Tu Hajjaj punya cerita. Dan dia menang akhirnya, dia lawan dengan Ibnu Zubair, dia menang. Dan dia naik menjadi imam di dalam solat setelah dia berjaya menguasai Mekah. Dan sahabat sembahyang di belakang dia, sedangkan dia zalim. Maka ulama-ulama ahli sunnah dalam hal ini menyebut bahawasanya di antara ciri-ciri ahli sunnah itu, mereka bersalat di belakang birrin wal fajir, di belakang orang baik dan di belakang orang jahat. Maksudnya ahli sunnah menganggap sah salat di belakang imam yang jahat, sekalipun dia jahat, selagi mana dia tidak kafir, salatnya sah. Kalau dia telah berkuasa dan dilantik, kita salat di belakangnya, maka ahli sunnah memasukkan dalam kitab ahli sunnah, bila tuan-tuan baca akan ada satu bab bahawasanya bersolat di belakang orang yang baik dan jahat. Dan Bukhari juga ada. Dan Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, bila ditanya, dia kata demikian kami diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang kita bab ni, kadang-kadang kita pergi, aku tak mahu sembahyang untuk imam tu, aku tak kenal, tak boleh. Aku tak puas hati kat tu imam tu, meluat perangai dia, tak aku bagi aku sembahyang belakang dia, tak boleh, tak boleh. Ahli sunnah salat. Perbuatan dia yang mungkar kita bangkang, perbuatan dia yang salah kita bangkang, kerja buat dia yang mungkar kita cegah, kemungkaran dia kita bantah. Tapi salat tak mau 2-3 kali, satu kali dalam masjid. Ini ahli sunnah wal jamaah berpegang pada prinsip ni. Daripada Ibnu Abbas, yakni Sa'id bin Jubair, mendengar hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yakni dalam surah Al-Qiyamah. Jangan kamu menggerakkan lidah kamu lita'jala bihi, kerana kamu tergesa-gesa dengannya, yakni dengan Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah sepupu Nabi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan dia supaya dia ni Allah Taala jadikan dia alim di dalam Al-Quran. Dalam hadis Bukhari, Nabi doa pada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu Quran, ya Allah alimkanlah dia Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ustaz ni, kita ramai ustaz kita, bila orang mari bawa anak, kita doa supaya Allah bagi ilmu pada dia. Tak payahlah kita buat upacara cukur jambui sikit-sikit, tak. Hak ni bukan. Cukur kepala ada, tapi saya tak tahu. Orang Melayu kita berendui lah, apalah, lepas tu pasing sana, pasing sini. Ini semua tak payah. Ada orang kata, ada ustaz pun buat. Tak. Rujukan kita Quran dan sunnah, bukan Quran dan ustaz. Kita ambil kepada, dalam hal ni tak nak cukur, memang kita cukur kepala, tetapi tak ada cukur jambui, tumpuk sana sikit, tumpuk sini, tak. Cukup habis. Itu tak apa. Dan doa bawa kepada, kita baru dapat anak, baru dapat cucu, bawa kepada orang yang saleh, bawa kepada orang ahli ilm, ahli khair, bawa kepada mereka doakan. Kadang-kadang orang mari kebiasaan, saya tidak orang alim dan tidak juga dengan ahli khair, tapi kadang-kadang orang dah tak ada siapa, dia bawa mari ke kita, orang lain lebih baik. Tapi bila datang kita pun doa, pegang anak dia, doa dan tahnik, ambil benda yang manis, masukkan dalam mulut dia dan doa. Kadang-kadang orang kata, pendek sangat ustaz, buat bagi upacara panjang sikit, kita ada sembelih lagi apa ni. Orang kita dia kira kalau panjang tu betul. Tak. Bukan.
Orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahnikan budak. Ini semua dan Rasul dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum daripada hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dengan Allah redha dia dan bapa dia Al-Abbas, yakni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas ni akhirnya dia menjadi turjuman Quran, alim dalam Quran. Kalau Ibnu Abbas mengajar, kata orang-orang yang meriwayatkan pengajaran kan kuliah Ibnu Abbas, kalau Rum dan Parsi dengar, mereka masuk Islam. Itu patut orang mengajar. Kita ni orang pergi mengajak, orang dengar rasa tak mau ke Islam. Susah betul lah. Tanya. Tempat tuan-tuan main kali tak ada. Tempat saya ada. Susah dia mengajar. Kalau budak semayang belah kita, dia tak masuk. Orang tahu kata tak bersunat lagi, tak berkhatan lagi, sentuh kita satu sah batal lah. Oh, kacau. Lagi boleh kalau bagi lagi datang orang yang mengajar, kalau boleh lagi banyak fatwa hak nak belah kesusah lagi. Sedangkan Islam senang. Islam senang. Sehingga ada yang fatwa kalau pakai mikrofon macam ni, solat tak cicak ada di ujung sana, berhubung tak sah sembahyang. Ada yang fatwakan bahawasanya ayat paip tak boleh ambil sembahyang. Tuan-tuan Allah, saya bukan hormatilah pondok di sudut sumbangan mereka, tapi kadang-kadang fatwa-fatwa macam ni sangat tidak wajar, menyusahkan orang Islam. Kerana ada klorin, kata dah. Aisyah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha. Ya radhiyallahu anhuma, dia Allah redha dia dan bapaknya juga Abu Bakar Siddiq, menyebut ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisaruhuma. Rasulullah tidak diberi pilih dua benda, melainkan pilih hak paling senang. Banyak kena baca hadis, hukumnya senang. Baca kita kalau boleh, belah nak bagi tak boleh. Sebab itu maka Islam telah dalam satu masa apabila dia diajar dengan begitu, nak ajak syarat semayang saja, syarat takbiratul ihram, 13 syarat. Baca sebagian kitab fiqh, dengar yang tu boleh kata gagah-gagah nak semayang, kata aku nanti dulu nak pi 13 tu letih. Ini salah satu sebab kenapa anak-anak muda kurang gemar kepada kuliah-kuliah agama pada satu ketika dahulu. Apatah lagi apabila kalau boleh mengajar tu pakai bahasa Sanskrit Melayu lama. Syahadan berkata la syekh, pada yang demikian itu bermaksud hendaklah ia. Oh panjang, 5-6 perkataan tak main lagi maksud. Pembaharuan mesti dilakukan, pembaharuan mesti dilakukan hal ini. Sebab tu pendekatan yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan para pendakwah duat, para pendakwah Nabi yang memudahkan orang ramai. Asy-Syaikh Ali Tantawi dalam bukunya Ta'rifun Am Bidinil Islam, Ali Tantawi membuat satu mukaddimah yang menarik. Kata dia, kata Ali Tantawi, aku bertanya kepada anak-anak muridku, kalaulah sekiranya ada satu orang yang kamu jumpa, seorang kafir yang kamu jumpa di lapangan terbang dan dia dah nak bermusafir ke negeri dia, ada beberapa jam dia bersama dengan kamu, dia meminta daripada kamu untuk menerangkan kepadanya Islam agar dia faham, adakah kamu dapat menerangkannya?
Masa zaman Ali Tantawi itu masih lagi dunia Islam terpengaruh dengan kaedah yang begitu jumud yang macam ni. Kata anak murid dia yang dia baru mengajar, mereka kata tak boleh. Kalau dia nak faham Islam, dia kena main mengaji dengan kita 2-3 tahun dulu. Banyak benda dia nak kena faham, bukan senang. Kata Ali Tantawi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Ajar mereka, seru mereka kepada Islam. Kadang-kadang dalam beberapa baris ayat mereka menganut Islam. Kadang-kadang Nabi simpulkan Islam di dalam beberapa ucapan. Mereka yang hadir ke tempat baginda beberapa jam, ada yang setengah hari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, balik boleh mengislamkan keseluruhan kaum dia. Kita pula kata tak boleh. Kena tahu yang ni. Apa sifat wajib dia, lawan dia, apa. Kita terima, itu maksud pengajian secara detail. Tetapi untuk mengetahui Islam secara umum, membolehkan seseorang itu masuk ke dalam Islam, tidaklah sampai macam tu. Punya payah. Itu yang saya selalu sebut. Mungkin ini bukan cerita orang cerita, tapi ini pengalaman. Ada satu orang India Muslim, dia baru menganut Islam. Masa tu dia tinggal di Kulim, di tempat tak apa jauh tempat saya. Dia datang dan dia bersembang dengan saya. Setelah dia masuk Islam, dia cerita bersembang. Saya kata ada banyak belajar dah masuk Islam, tentang Islam, hukum hakam syarak. Ya, belajar hukum hakam syarak memerlukan masa, kita tahu. Tapi nak mengetahui Islam secara umum yang membolehkan kita masuk, itu sebenarnya tak perlu banyak. Dia kata saya boleh, tapi saya singgah hari ni tak faham lah. Dia kata itu masalah 20-20 ni. Sifat 20 dia tak faham. Dia kata saya kena tahu ini 20 ada, kemudian saya kena tahu tak ada. Dia punya ustaz terang tu saya tak faham. Mungkin dia pun tak berapa tinggi belajar juga. Jadi dia tak berapa faham ada lawannya, tak ada. Ada dia dengan tidak berjisim, tidak berjirim, tidak konsep-konsep falsafah yang macam ni. Bila nak lawannya 20 ada, 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Dia kata saya tak faham, dan ustaz tu kata lagi saya tak dapat faham akidah yang 20 ni, saya punya sembahyang tak sah. Bila saya punya sembahyang tak sah, jadi saya sekarang ni mau sembahyang. Tapi ustaz kata nanti dulu kena faham akidah, kena sah, baru sembahyang sah. Tuan, kita reka satu benda, kita ada-adakan dia, kita menyusahkan orang lain. Pertama, konsep 20-20 tu saya bukan tentang dia, tetapi ia lebih banyak dipengaruhi oleh falsafah Greek. Di samping kita hormati benda tu, bagi Allah Subhanahu wa taala semua sifat yang sempurna. 20 tu kita salah satu daripada sifat Allah, senarai daripada sifat Allah taala. Tetapi cara membahaskan itu, mendetailkan itu dengan cara yang begitu menyusahkan itu ialah falsafah Greek. Sehingga orang yang dengar, dulu-dulu makcik kita dengar, faham makcik? Tak apa nampak lagi lah. Kalau tak faham tu fahamlah. Sedangkan perkara akidah ialah perkara yang paling asas, yang mesti dipahami oleh semua orang. Semua orang kena faham akidah. Fiqh mungkin kita boleh bagi pengecualian. Dia ni tak dapat faham bab ni, tak dapat faham. Kerana ada bab dalam fiqh. Dalam fiqh siasah umpama, fiqh siasi, fiqh berhubungan dengan politik Islam, nizamul hukum, sistem perundangan, sistem Islam dalam pemerintahan. Mungkin ini tak diwajibkan orang awam tahu. Bagi yang nak melaksanakan, berhubung dengan muamalat iktisad, tentang bank tak bank, kira utang piutang, bagi orang yang tak terlibat, dia tak perlu faham. Tetapi akidah tanpa kecuali, kalau Nabi bahaskan macam yang hang bahaskan, pakai tak masuk Islam satu pun kabilah Arab. Semua tu adalah Badui. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini memudahkan orang ramai faham.
memudahkan orang ramai faham dalam masalah akidah. Orang duduk sekejap dengan Nabi, balik faham. Dan anak murid Nabi SAW juga penerangan mereka memudahkan orang faham. Muslimin dan muslimat, hal ni penting. Kadang-kadang kita nak pergi terang Islam ke orang ni, jangan sampai dia jadi salah faham. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakaplah kepada manusia dengan kadar akal mereka. Dengan kadar akal mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun dia muda, dia lahir 3 tahun sebelum berlakunya hijrah, Ibnu Abbas, tetapi dia adalah tokoh penerangan, alim, sahabat yang besar. Banyak diambil darinya fatwa, banyak daripada ambil daripadanya hukum hakam syarak. Daripada Ibnu Abbas, di dalam menafsirkan firman Allah, jangan engkau tergesa-gesa, jangan engkau menggerakkan lidah engkau kerana engkau tergesa-gesa dengannya, tergopoh-gopoh dengannya. Qal kana Rasulullah yu'aliju minat tanzil shiddatan. Katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya dia menghadapi masalah, berusaha dengan Quran yang turun ni dengan begitu keras. Bila Quran turun, Rasulullah kalau boleh nak hafal segera. Bila Quran turun, Nabi bimbang. Sekali Jibril pergi, dia tak ingat. Kerana dia nak kena baca pada orang ramai. Jadi Jibril dia kata, wa kana mimma yuharriku syafatayhi. Dan Jibril dia kata Rasulullah ni dia gerakkan mulut. Tak ada Jibril nak habis, dia baca. Tak ada Jibril nak habis baca, dia baca. Dia duk takut hilang. Tak tangkap daripada baginda. Jadi Quran turun ayat ni. Jangan kamu menggerakkan lidah kamu kerana nak tergopoh-gopoh dengannya. Itu maksudnya. Dan saya nak sebut satu benda lah, hal muslimin dan muslimat sekalian. Quran ni Allah Ta'ala pelihara, tapi Rasulullah SAW pada peringkat awal demikianlah sifat baginda. Kenapa? Kena orang ni ada apa jenis? Ada orang dia ashabul himam. Dia ada jenis manusia ni sangat bertanggungjawab macam Nabi. Kalau boleh benda tu nak buat dengan yang terbaik. Bimbang gagal melaksanakan tanggungjawab. Dalam kita duk mengajak kuliah dan kita dakwah macam tu. Ada orang alim pun sama, ahli akademik pun sama, orang cerdik pandai pun sama, orang yang mengaji pun sama. Ada orang kalau boleh hak benda dia tahu, tak apalah, aku tahu aku sudah. Ahli akademik pada betul lah tu, tapi ada orang dia tak padan dia tahu. Kalau boleh apa yang dia tahu dia nak bawa pada orang lain. Ada orang dia tak padan dia berubah. Bukan saja dia mau berubah, dia nak tanggung perubahan orang lain pun mau berubah. Macam mana dia berubah? Ada orang apabila dia berpegang dengan sesuatu benda yang benar ataupun tak benar tak penting, sesuatu ajaran, sesuatu fikrah, sesuatu ideologi, bila dia pegang, dia bergerak mempertahankannya bersungguh-sungguh dan berkorban untuknya. Yang saya sebut dulu, ada orang jenis ada. Orang yang seperti inilah yang merubah masyarakat, dan jumlahnya sikit menurut kajian. Jumlahnya sikit. Tentu akan tengok ramai orang faham, tapi nak bergerak mempertahankannya sikit. Apa aliran pun, tokoh masyarakat, tokoh cerdik pandai peringkat dunia, had bergerak memperjuangkannya, mempertahankan sesuatu pemikiran. Ahli undang-undang, ramai belajar undang-undang, tapi yang tampil mempertahankan undang-undang, mempertahankan hak, bukan ramai. Ini ada 2-3 orang saya lahir sebagai tokoh, hak lain tu ikut-ikut sikit-sikit, tapi dia sungguh-sungguh dalam apa-apa bidang dalam dunia, sehingga orang yang mempertahankan negara ni dulu pun, orang Melayu juga ramai, juga negeri lain, tapi hak nak bangkit melawan Inggeris yang sanggup mati, yang sanggup apa, hak ni tak ramai. Bila dia tahu ni tak betul, dia tahu ini dia berhak, ini adalah hak dia, dia bangkit, dia pertahan, dia relakan nyawanya.
Yang ni tak ramai. Yang tak ramai inilah yang akan mengukir sejarah. Tidak semua orang jadi tokoh dalam masyarakat. Tidak semua jadi. Nabi SAW di kalangan yang ni lah. Orang yang bukan bila dapat satu benda, mempertahankannya, berjuang dan berkorban untuknya. Kita pun kalau boleh, anak kita dapat Islam, kita sendiri termasuk dalam ni. Berjuang, mempertahankannya dan berkorban untuknya. Hebatnya Nabi berjaya training semua sahabat jadi macam tu. Tak ada sahabat yang pergi tengok orang buat mungkar. Memang mungkar tu, buat tak tahu dah, ingat-ingat malas tu. Jarang. Tak ada. Semua Nabi training mereka. Keluar daripada madrasah Nabi, bergerak. Dan tuan-tuan akan tengok, ada di kalangan orang pun, tuan-tuan dengar, ada orang kita dengar dia bercakap, kita terima benar, tapi kita cool saja. Ada orang bila kita dengar dia bercakap, kita terima idea dia, bersama dia bawa kepada kita semangat dia. Rasulullah ini orang dia. Orang dengar ucapan Rasulullah, sahabat bukan saja ambil ucapan kebenaran, tetapi mengambil semangat Nabi. Dan kalau kita jadi guru, kalau kita mengajar, kalau tuan-tuan ni ustaz kita, kalau boleh kita usaha yang ni. Orang yang dengar kita tu bukan saja ambil ilmu kita, ambil semangat kesungguhan kita. Dia dengar kita tu berkobar-kobar untuk dia menyampaikan ajaran itu kepada orang lain juga. Ini adalah satu watak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang dengar baginda, orang bersemangat untuk menyampaikan ajaran. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah gerakkan, wa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Aku menggerakkan dua bibirku ni macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dua bibir dah. Jadi bila dia cerita dekat Sa'id bin Jubair, dia tunjuk macam mana Rasulullah gerakkan mulut dia. Kerana nak apa? Nak tangkap hak Jibril kata tu. Nak ambil apa yang Jibril wahyu ke tu. Dia gerakkan. Ada beberapa perkara dalam ni. Yang pertama, ayat surah Al-Qiyamah turun pada awal kenabian. Yakni turun pada awal peringkat penurunan wahyu. Sehingga Bukhari pun memasukkan hadis ni di dalam kitab Bad'il Wahyi, kitab bermulanya wahyu. Tapi masalah yang timbul, Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum daripada hijrah. Selepas daripada hijrah di Madinah, Ibnu Abbas baru ada berapa? Nabi meninggal, Ibnu Abbas lebih kurang 13 tahun umur dia. Masa bila Ibnu Abbas tengok benda ni, ulama hadis ambil berat hal ni. Itu penting mengaji tahun tu. Masa bila Ibnu Abbas tengok benda ni daripada Nabi, oleh kerana dia sahabi, dia tak bohong, maka ada dua andaian yang dibuat oleh para ulama berdasarkan kepada tabiat Ibnu Abbas ataupun tabiat sahabat yang tak dengar sendiri satu hadis. Antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah kita tahu dia masuk Islam lewat, tapi hadis dia banyak. Mustasyriqun, orientalis mempertikaikan dia sebagai mengikuti langkah Syiah yang mempertikaikan Abu Hurairah kerana banyak sangat hadis dia, sedangkan masuk Islam lewat. Hak baki hadis tu dia reka sendiri, dia kata. Sampai Abu Hurairah boleh cerita hak awal-awal Islam tu main mana. Dia masuk ketika lepas perang Khaybar tahun 7 Hijrah. Kata para ulama, bila berlaku yang macam ni, yang pertama, dalam kes Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas, pertama sama ada hadis berkenaan Nabi cerita semula kepada mereka.
Yang kedua, kemungkinan mereka ambil benda ni daripada sahabat yang lain. Ada kemungkinan dia ambil daripada sahabat yang lain yang dengar. Kedua-dua ni pun tak mencacatkan. Tetapi kalaulah rawi tu, ni tuan-tuan belajar sikit ilmu hadis. Kalau sahabat kata qala Rasulullah, tak ada masalah. Sama ada dia dengar sendiri ataupun dia dengar daripada sahabi yang lain, tak ada masalah. Tetapi kalau dia tabi'i, dia ni tak jumpa Nabi, dia hanya jumpa sahabat Nabi. Duk tak duk dia pergi kata qala Rasulullah, dan tak ada Nabi, yang tidak ada sahabat yang dia sandar, yang ni tak melalui sahabat. Sahabat mana dia ambil, tak diterima daripada tabi'i hadis yang macam tu. Bawah daripada tabi'i, atba'ut tabi'i, tabi'at tabi'i, kalau berlaku lagi tak diterima. Dia panggil inqita' kalau lebih bawah, yakni terputus. Hang kena habaq siapa? Sebab itu hinggakan al-Imam Asy-Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i, apabila beliau menyebut haddatsani man athiqu bih, telah menceritakan kepada aku orang yang aku percaya dengan dia, dengan tak menyebut namanya, ulama-ulama hadis tidak menganggap itu sebagai sahih. Walaupun martabat hamsah, tapi hang kena jelaskan siapa. Walaupun mereka dapat tahu bahasanya orang yang dimaksudkan ni siapa-siapa dalam kajian, tetapi mereka tetap mengkaji peribadi orang tu. Tak boleh hanya berpandukan kepada kepercayaan yang diletakkan oleh seorang imam saja. Inilah ilmu hadis. Untuk baca Bukhari, sebab tu saya gemar kalau tuan-tuan ada dalam kitab dah tuan-tuan. Maka dalam hal yang seperti ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia banyak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak, mungkin dia tak ikuti peristiwa tu, Nabi ulang balik benda ni dan dia dengar, kata dia. Maka dia tak, aku gerak macam mana Nabi gerak. Wa qala Sa'id, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Kata Sa'id, aku pun menggerakkan kedua belah mulutku seperti mana Ibnu Abbas, dua bibirku seperti mana Ibnu Abbas menggerakkan dia. Tuan-tuan, yang ni dia panggil musalsal. Musalsal ni dalam hadis maksud dia, rawi tu dia buat watak macam mana Nabi buat. Masa dia riwayat, bukan dia cerita saja, dia ajuk sekali. Pada kawan ni pula riwayat, ajuk sekali. Kawan ni pula riwayat, bukan saja cerita, dengan ajuk sekali. Apa watak yang buat tu? Dia panggil musalsal. Musalsal. Musalsal ini, kebanyakan hadis musalsal, saya ni detail sikit, masalah ni kan ada ustaz, ada apa ni. Musalsal, hadis-hadis ini kebanyakannya dhaif dan palsu. Di antaranya di belah utara, dia pun suka buat musalsal salam masuk syurga. Salam dengan dia macam mana salam dengan Nabi. Dia panggil al-musalsal bil musafahah. Al-musalsal bil musafahah. Buatlah masjid ni, ramai ustaz-ustaz yang duk salam dengan orang bagi masuk syurga. A'udzubillah. Bila dia salam tu, dia kata safahtuka kama safahani syaikhi, kama safahu syaikhuhu, kama safahu syaikhuhu, kama safahu syaikhuhu. Aku salam dengan hang macam mana Tok Syekh aku salam dengan hang. Macam mana dengan Tok Syekh dia salam dengan dia. Macam mana dengan Tok Syekh dia salam dengan dia, sampai kepada macam mana dengan depa salam dengan Nabi. Waqala, kata Nabi, waqala, sabda Nabi, man safahani dakhalal jannah, man safaha
man safahani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Siapa yang salam dengan aku masuk syurga, siapa yang salam dengan aku masuk syurga sehinggalah hari kiamat. Pakaklah bangkit salam dengan ustaz tu. Kalau bagus sikit mau ada sampul juga ke tengah. Salam buat di masjid, dan ramai lepas pada tukar ustaz yang buat itu, kononnya dia ni ada riwayat hadis sampai ke Nabi. Allah, orang Melayu dengar yang tu bertimpa di Kedah. Dia belum bilang, saya baca Bukhari, taklah pandai, tapi dari segi sanad riwayat, maksudnya mengambil hadis ni daripada guru ke guru secara pengiktirafan ijazah sehingga ke Nabi kita pun ada. Bukhari pun ada, Muslim pun ada, semua sunan ni ada. Memang guru ada, kita baca dengan dia, dan dia sampai menyampai sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tak dikira dah zaman ni. Kita ambil setakat hak Bukhari ni saja. Pasal kitab Bukhari ni di mana pun sama. Yang penting ni sanad ni. Bukhari, kalau sanad tu dikira daripada kita, habis hadis tu. Lemah hadis tu, kerana kita tu lemah. Buat, saya ada seorang sahabat, dia kata ustaz, dia pun buatlah masjid, pakat bangkit salam dengan ustaz tu lepas kuliah untuk masuk syurga. Lepas pada tu entah pun salam juga ke? Semua bangkit salam ustaz, kalau saya tak salam tinggal saya seorang masuk neraka. Tak boleh pakai masuk syurga habis. Kata jangan. Jangan. Apabila orang buat mungkar macam tu, ini sebenarnya cerita hadis yang disebut adalah hadis ini palsu. Ini adalah hadis yang palsu. Yang diriwayat oleh golongan yang dajjal. Yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Yang penting saya nak cerita tuan-tuan, musalsal ni, hadis macam ni banyak palsu. Di belah tuan-tuan ni saya tak tahu mai ke tak, tapi belah Kedah banyak. Musalsal hari raya apa ambil kat tu guru pagi-pagi. Musalsal macam mana nak pakai serban, ijazah serban. Belah Kelantan pun banyak, pondok-pondok Kelantan dan pondok-pondok Kedah kebanyakannya ada ijazah serban. Cara pakai serban Nabi. Musalsal yang seperti ini, kebanyakan hadis-hadis ini palsu. Hanya ada 2-3 hadis saja yang sabit. Ini jaga betul-betul. Dan orang kita kadang-kadang dalam semangat ni, dia tak tahu Tok Guru bagi ni, bukan semua yang terbit daripada Tok Guru betul. Ini mesti dipastikan. Kata dia, fa'anzalallah, maka Allah turun, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, jangan engkau menggerakkan lidah engkau kerana engkau gopoh dengannya. Inna alaina, sesungguhnya ke atas kami tanggungjawab kami, jam'ahu, membacanya, wa qur'anah, dan engkau membaca, yakni menghimpunkan Al-Quran itu di dadamu, jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'uhu, dan engkau membacanya. Jadi Allah turun, kau jangan kalut. Jangan duk Jibril tak dan habis baca kau nak baca dah. Adapun ingatan kau terhadap Quran, ini adalah kerja Allah untuk bagi kau. Dan kita tak adalah benda ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama bincang apa hukum orang yang hafal Quran kemudian lupa. Ini ada fas. Apa hukum? Bukan semua Quran tu tak kira apa-apa. Entah apa-apa surah itu lupa. Salah ataupun tidak, kerana ada hadis-hadis yang mengutuk benda ni. Kata mereka, kalaulah sekiranya dia lupa tu bukan dia sengaja, dia ada ulang juga tapi lupa, dia tak terlibat di dalam dosa berkenaan. Tapi kalau dia telah dikurniakan oleh Allah, boleh hafal satu surah tu, kurniaan besar. Ramai orang tak boleh hafal, dia boleh. Lepas tu dia tak ambil berat, tak pernah duk baca Quran, tak pernah duk rujuk dah Al-Quran, tak pernah duk semak Quran, sehinggakan akhirnya dia lupa. Ini dianggap satu perbuatan yang salah. Sebab tu bila Allah kurniakan kita boleh ingat sesuatu ayat, alhamdulillah kurnia. Tuan-tuan, kalau orang tak boleh kadang-kadang nak lepas satu ayat pun tak boleh.
Saddam Hussein berkempen supaya rakyat dia nak berperang menentang mereka. Dia pun 2 kali 5 lah. Menentang mereka. Nak habis satu patah ayat Quran pun tak boleh. Arab tu compang-camping ayat tu jadi. Baris atas bawah penin dia. Arab kata, ni sahabat-sahabat kita yang mengaji Arab. Quran kata, in tansurullah fala ghaliba lakum. Kalau Tuhan tolong kamu, tak ada siapa yang boleh kalahkan kamu. Saddam dia tak ingat in tansurullah. Masih dia tak. Jika Allah tolong kamu, okey. Tak habis nak habis. Sebab tuan-tuan, bila Allah kurniakan kita boleh hafal Al-Quran, boleh sepatah dua, maka kita jaga Al-Quran ini daripada dada kita. Kita bagi laluan pada azan, insyaAllah. فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْهُ قُرْآنَهُ. Maksudnya, fastami' lahu wa ansit, maka engkau dengarlah kepadanya dan engkau diam. Thumma alaina bayanah, yakni maksudnya thumma inna alaina an taqra'ahu, kemudian menjadi tanggungjawab kami, yakni Allah, supaya engkau boleh membacanya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca seperti mana yang telah dibaca kepadanya oleh Jibril. Ada hadis lepas daripada itu, kita langkau sekejap dan kita akan baca hadis yang hadis itu selepas habis hadis yang panjang. Saya akan baca sikit hadis yang panjang. Kerana hadis itu tuan-tuan selalu dah baca, tapi kita akan baca juga dalam Sahih Bukhari ini. Sampai dah tamat hadis yang panjang ni, kita akan kembali sedikit kepada hadis itu. Hadis yang diriwayatkan, hadis ni saya tak mau baca semua, tapi saya baca sikit terjemah terus pasal dia panjang. Tuan-tuan ikuti. Haddatsana Abu Yaman Al-Hakam Ibn Nafi' qala, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Al-Hakam bin Nafi' katanya, yakni guru Imam Bukhari kata, akhbarana Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Syu'aib an Az-Zuhri, daripada Az-Zuhri, qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Hiraqal arsala ilayhi fi ratbin min Quraisy wa kanu tujjara بالشام في المدة التي كان رسول الله ماد فيها أبا سفيان وقريش وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه النبي. Tuan-tuan dengar, hadis ini penting dan hadis ini sangat menarik cerita dia. Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' menceritakan, menyatakan, telah menceritakan kepada kami Syu'aib daripada Zuhri, telah mengkhabarkan kepadanya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahawa Ibn Abbas telah menceritakan bahawa Abu Sufyan bin Harb akhbarahu, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Harb tu Abu Sufyan hadut lawan Nabi tu. Akhirnya dia masuk Islam, Abu Sufyan ni, pada hari pembukaan kota Mekah. Masya Allah, lawan Nabi sepanjang hayat, daripada Nabi bangkit sehinggalah hujung dah buka kota Mekah, Nabi SAW tiba-tiba dia datang, dia beriman dengan Nabi SAW. Sebab itulah Islam tak benarkan kita putus asa dengan orang. Nak kira Abu Sufyan perang Badar, punca dia. Perang Uhud, dia bawa orang main perang, meninggal bapa saudara Nabi Hamzah. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan main cabar pula. Pas Nabi cedera, pipi patah. Nabi naik ke bukit. Abu Sufyan pergi rata tengok perahu tentera Islam Allah. Karena kecuaian mereka sendiri daripada strategi yang disusun oleh Nabi, Khalid Al-Walid pusing bukit Uhud dan bagi kalah mereka. Dengan kuda dia yang pantas ketika itu Khalid di pihak kufar.
Khalid itu sendiri akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan duduk di bukit Uhud, Nabi dengan sahabat di atas. Kata Abu Sufyan, "Ya Muhammad, al-harbu sijal, al-yawm bil-yawm, yawm lana wa yawm alaina, u'lul hubal." Wahai Muhammad, peperangan itu silih berganti, hari demi hari. Ada hari kami, ada hari kamu. Tinggilah berhala Hubal. Berhala Hubal ialah berhala perang Quraisy. Sayyidina Umar minta izin dia nak jawab kat Abu Sufyan. Kenal belakang tu semua tu. Semua tu kenal belakang di Mekah. Bukan kata orang lain. Keluar Sayyidina Umar kata, la Allahu a'la wa ajal. Masya Allah. Abu Sufyan buat u'lul hubal di ujung. Tinggilah berhala Hubal. Tapi Umar bila jawab, tinggikan Allah. Jawab bab akidah lu. Allah lah yang maha tinggi dan maha mulia. Jawab satu tu. Pasal dia kata tinggi Hubal tu. Allah yang maha tinggi dan maha mulia. La sawa, tak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang yang mati di kalangan kami di tempat dalam syurga, yang mati di kalangan kamu tempat di dalam neraka. Hatu tak sama. Nampak mati sama dia kata, tapi tempat nampak neraka. Abu Sufyan rancang pula pada tu. Dipakat dengan kabilah-kabilah Arab semua ni. Cari sebanyak mungkin supaya dapat kepung kota Madinah. Dia juga rancang nak melancarkan peperangan Ahzab. Tuan-tuan, kalau kita duduk zaman tu kita iktira Abu Sufyan memang neraka confirm dah. Dak. Masya Allah, Islam luah rahmat dah. Hari Nabi buka kota Mekah, Nabi tetap ambil hati Abu Sufyan. Pasal dia orang besar Mekah. Dia orang besar Mekah. Nabi masuk, Nabi kata, Abu Sufyan masa tu dah jinak, dah nak main pada Islam. Nabi tetap ambil bajet. Hati orang besar tidak sama dengan hati orang bawahan. Angin penguasa, angin pemerintah, Nabi layan angin pemerintah. Nabi masuk, Nabi kata, man dakhala masjidal haram, man dakhala al masjidal haram fa huwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan juga dia selamat. Abu Sufyan rasa Masya Allah, dia tak buang aku lebih kurang. Dia tak selepas dapat tu bela Islam, pertahankan Islam, dan tercabut mata dia sebelah dalam sebagian riwayat kerana berperang membela Islam. Sebab tu kita dalam hal ni tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya, lagi jangan putus asa dalam dakwah pada orang. Jangan buat keputusan awal, terah dia tu tak ada harapan lah, 70 kali pergi Mekah pun tak beriman dah. Jangan. Ada orang yang lebih teruk daripada tu. Bukan seburuk manusia, ialah orang yang tampil ingin membunuh Nabi ataupun dia dibunuh oleh Nabi. Abu Sufyan termasuk tampil ingin membunuh Nabi. Tetapi Masya Allah, seteruk Abu Sufyan masih lagi ada harapan. Kenapa kita kadang-kadang suka cakap bagi lebih sangat? Tera tu tak usah duk tobat apalah, tak ada harapan dah sampai ketua. Salah. Kita tak ikut prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ramai terutama orang yang bermusuh, dan saya nasihatkan diri saya, termusuh dalam berbagai-bagai bidang, dalam agama juga, dalam bidang-bidang lain, siasah dan seumpamanya. Islam kita bawa ya, tapi adab dan disiplin ini kena jaga. Aku sampai aku sudah takkan percaya kat dia nanti. Abu Sufyan bila masuk, kata dia, Abu Sufyan bin Harb telah menceritakan kepada Ibnu Abbas sesungguhnya Herakl ni Maharaja Rom. Dan tuan-tuan akan tengok Nabi SAW, satu hal tentang Abu Sufyan. Nabi SAW bila dia dakwah,
Dia nanti dalam hadis ni nak cerita surat Nabi kepada Nuh, kepada Maharaja Rum Herakl. Nabi bila dia dakwah, dia hantar surat kepada Herakl. Dia sebut min Muhammad Abdillah wa rasulihi ila Herakl azimir Rum. Daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Herakl orang besar Rum. Nama-nama, walaupun Herakl tu kafir, tapi Nabi kekalkan kedudukan dia. Dia yang berhormat, dia yang apa ke, yang teramat ke, yang apa ke, Nabi kekalkan. Itu panggilan orang pada dia, panggilan yang baik. Jadi kita pun bila hantar surat dan bila berdakwah, kalau dia tu memang itulah gelaran dia. Saya buat contoh, bukan saya kata, bukan mesti dia mulia, tapi orang telah panggil dia Datuk umpamanya, orang telah panggil dia Tan Sri umpamanya. Kita kata apa Tan Sri, panggil nama dia sudah belagak apa. Dia bukan tabiat. Yang mana itulah gelaran yang telah diberi pada dia, kekal, supaya itu boleh melunakkan hati dia. Macam Nabi buat pada Abu Sufyan. Oleh kerana apa-apa di tempat orang rujuk pada Abu Sufyan, dia pemimpin Mekah. Alamak, Nabi dah siapa masuk ke Masjidil Haram selamat, siapa masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Tuan-tuan, disiplinkan hal ini. Tambah kita tulis surat, kita hantar. Kalau orang besar, kekalkan dia. Nanti kita akan tengok. Disiplin ini telah menjadikan dakwah ini berjaya. Disiplin. Kata dia, Herakl, kita sampai pukul berapa? Ada boleh 10 minit ni. Herakl telah mengutuskan kepadanya, arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy, telah mengutuskan kepadanya ketika itu dia berada dalam satu kumpulan perdagangan dari Quraisy. Wa kanu tujaran di Syam, mereka ketika itu ialah pedagang-pedagang di Syam. Yani Abu Sufyan orang kaya, berniaga sampai Syam, berniaga di negeri itu tabiat Quraisy, mereka berniaga. Bila sampai di Syam, di sana tak pasal-pasal Maharaja Rum hantar satu orang mari cari mereka. Siapa Quraisy? Mana pedagang Quraisy? Mari sini. Orang Arab dahulu tuan-tuan sangat takutkan Quraisy. Orang Arab sangat takutkan Rum dengan Parsi. Takutkan Rum dan Parsi. Bahkan kalau boleh nak mengampu Rum dan Parsi. Macamlah orang Islam, kerajaan Arab dengan mereka sekarang. Kalau boleh nak mengampu, pasal mereka merupakan kuasa yang kuat. Boleh kata Herakl panggil syok, seronok. Dia kata wa kanu tujaran bi Syam fil muddat allati kana Rasulullah madda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Dia kata mereka ketika itu ialah pedagang yang duduk di Syam dalam tempoh allati kana Rasulullah madda fiha Abu Sufyan. Rasulullah buat perjanjian dengan Abu Sufyan dan kufar Quraisy. Perjanjian itu ialah perjanjian Hudaibiyah. Tulis itu. Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah buat Nabi buat gencatan senjata pada tahun ke-6 Hijrah. Gencat senjata, dalam gencat senjata tu puak sana pun tak boleh perang, puak sini tak boleh perang. Kita tak berperang. Dan Nabi disiplin. Sebagai kerajaan, apabila buat perjanjian dengan orang, Nabi tak pernah langgar apa-apa perjanjian. Apa-apa perjanjian dia tak pernah langgar. Perjanjian, dia buat perjanjian. Perjanjian tu sahabat ramai tak setuju, tapi Nabi buat. Nabi melihat keuntungan politik perjanjian. Dan insya-Allah nanti bila lalu di Hudaibiyah, kita akan cerita kehebatan perjanjian Hudaibiyah. Sahabat bangkang banyak benda isi kandungan dia, tapi sebenarnya dia menguntungkan Islam. Dia menguntungkan Islam. Kata dia, fa'atauhu wa hum bi Ilya, dia mendatangi, Quraisy pun datang, Abu Sufyan pun dengan kabilah datang kepada Herakl. Ketika itu mereka berada di Ilya. Ilya ni nama tempat yang di Palestin sekarang. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi ke Jordan, ke Palestin, tuan-tuan akan tengok kesan kerajaan Rom banyak.
bangunan-bangunan dia, istana-istana lama dia banyak. Kata dia, fada'ahum fi majlisihi wa haulahu uzama'ur Rum. Dia panggil mereka dalam majlis dia, duduk di keliling Maharaja Rum ni, semua orang besar Rum. Tuan-tuan, Rum dulu tuan-tuan tengoklah kalau filem-filem cerita kerajaan Rum dulu, hebat benar. Tentera dia berjuta perang. Kuasai dunia Rom dan Parsi. Bila Herakles sendiri duduk dalam majlis, hebat majlis tu. Abu Sufyan pun tak pernah tengok majlis tu. Kerana bukan senang nak dapat jumpa ni Herakles. Itu dia dikeliling dia maharaja orang besar Rom. Summa da'ahum wa da'a bi turjumanihi. Kemudian dia memanggil mereka dan memanggil penterjemahnya. Tuan-tuan, Nabi SAW, tuan-tuan semua tahu, ada kuasa Rom dengan Parsi. Rom berperang dengan Parsi dan Parsi perang dengan Rom. Masa peringkat Mekah, Rom berperang dengan Parsi, orang Quraisy sokong Parsi. Pasal apa? Isu Rom perang, bila Rom nak perang dengan Parsi, jadi isu antara bangsa. Semua orang tunggu khabar, apa cerita. Bila perang, Quraisy sokong Parsi. Pasal Parsi ni sembah berhala, sembah api. Tak apa jauh dengan mazhab Quraisy. Orang Islam sokong Rom pasal mereka Kristian. Kerana walau macam mana pun, hati orang Islam lebih dekat dengan Rom. Kerana walaupun mereka kafir, tapi ini Kristian. Yang tu sembah api teruk. Yang ni dah dekat dah. Percaya Nabi, percaya Allah, cuma piangkat Nabi Isa ya. Yang tu. Tu ada surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Sehingga Allah menceritakan tentang wahum min ba'di ghalibihim sayaghlibun. Mereka setelah dikalahkan akan kembali menang fi bid'i sinin, pada beberapa tahun. Di antara 3 sehingga ke 9 tahun Rom akan kembali menang. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari Rom menang, orang Islam suka. Pasal apa suka? Bukan suka kerana Islam menang, tapi suka tu dia panggil mauqif siasi, pendirian politik. Walaupun dia bukan Islam, tapi dari segi nilai politik dunia, mana lebih baik antara dua ni? Sebab tu Islam ni dia ajar daripada awal. Walaupun entah tidak beragama Kristian, tapi kalau Parsi menang, suasana politik dunia macam mana? Kalau Rom menang, suasana politik dunia macam mana? Quran kata pada hari Rom menang, orang Islam suka. Sebab bukan kerana mereka Islam, sudut keuntungan politik. Sebab kita pun dalam dunia ni ada benda yang dua-dua kita tak suka, betul tak? Tapi cuma kita ambil pendirian antara dua ni mana lebih baik. Yang tu saja. Antara dua ni mana yang lebih baik. Itu pendirian sama dengan apa yang orang Islam ambil di peringkat Mekah. Di peringkat Mekah. Tengok. Summa da'ahum, dia panggil mereka wada'a biturjumanihi. Kemudian dia panggil dengan penterjemah dia. Kemudian dia tanya, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajulul ladzi yaz'umu annahu nabi. Siapa di kalangan kamu yang lebih dekat nasab dia dengan orang yang pergi mengaku Nabi ni? Oh, rupanya dia dah sampai cerita bahawasanya Nabi ada dah muncul Nabi dan mengaku Nabi. Dia Kristian. Bila dia Kristian, tajuk Nabi ni dia senang faham. Dia tajuk Nabi dia senang faham. Dia Kristian. Herakles ni dia Kristian, dia senang faham tajuk Nabi ni. Bila Nabi buat perjanjian dengan Quraisy, gencatan senjata, itu tujuan Nabi. Tujuan dia nak membolehkan masa tu surat menyurat Nabi ni meratapi. Kalau tidak, duk fikir siang malam, Quraisy nak serang, nak perang dengan Quraisy, tak jadi cerita. Gencat senjata, lah ni kita dakwah di peringkat lain tak? Surat dah sampai kepada Quraisy, kepada Herakles, Maharaja Rom. Maharaja Rom orang cerdik. Jadi dia panggil Quraisy, dia tanya, hampa dalam kabilah berdagang ni, puak berniaga ni, siapa yang dekat nasab dia dengan kawan ni yang mengaku Nabi ni?
Faqala Abu Sufyan faqultu ana fa aqrabuhu nasaban. Abu Sufyan kata aku yang paling dekat sekali. Pasal apa? Dia siapa? Dia siapa? Abu Sufyan pak saudara. Faqala adnuhu minni. Kata dia, dekatkan dia pada aku. Faqarribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahrihi. Maka mereka pun dekatkan Abu Sufyan pi, kemudian dekatkan semua kawan-kawan Abu Sufyan tadi hak main berniaga ni duduk di belakang Abu Sufyan. Oh, kawan ni raja berpengalaman, bukan raja je ni. Jenis sembrono ni. Memang raja bagus punya. Kawan ni dia pandai. Ada kal ni. Summa qal liturjumani. Kemudian dia kata pada penterjemah dia tak ada cakap Arab. Dia cakap kepada penterjemah dia. Qul lahum, bagi tahu mereka, inni sa'ilun hadzal rajul fa in kadzabani fakadzabuhu. Aku tanya orang ni, kalau dia bohong aku, hampa bagi syarat kata dia bohong. Jadi dia duduk belakang dia. Kalaulah dia bagi depa duduk depan, dia pula ketua Quraisy. Kalau dia bohong, kalau depa nak habaq kat Herakl kata dia bohong, dia bagi kelin mata sikit je nah. Depa tak jadi ya, jaga balik esok jaga. Jadi dia duduk di belakang, kata Herakl, aku tanya dia. Kalau dia kata dia bohong, hampa kata dia bohong. Kata Abu Sufyan, fa wallahi laulal haya min an ya'thiru alayya kadhiba lakadzabtu anhu. Demi Allah, kalaulah kerana takut orang tuduh aku berbohong, aku bohong hari itu. Bagus Abu Sufyan bila masuk Islam cakap benar. Dia kata aku memang pun kalau tak kerana takut orang kata aku ni kaki bohong, aku memang nak bohong malam tu berdasarkan soalan hak dia nak tanya. Tapi dah duduk di belakang ni, semua duduk tunggu dah, semua ketak ni majlis, sejuk kaki tangan ni depan Maharaja Rum. Kata dia, summa kana awwala ma sa'alani anhu an qal. Kemudian paling awal apa yang ditanya aku mengenainya, dia berkata, kata dia, kaifa nasabuhu fikum. Macam mana nasab dia di kalangan kamu? Dan kita masuk. Sama gawa. Sekian. Bagaimana nasab dia di kalangan kamu? Maksudnya keturunan dia macam mana? Qultu huwa fina dzu nasabi. Dia di kalangan kami orang yang berketurunan, maknanya orang yang ada nilai nasab dia. Kalau dia kata Allah keturunan selekeh, dengan dia selekeh, dia pak menekan. Betul. Dan dia kata dia sebenarnya orang keturunan. Kenapa? Abu Sufyan itu sebenarnya orang besar, orang bangsawan. Lepas tu dia tanya lagi, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qad qablahu. Adakah ada sesiapa yang di kalangan kamu telah kata perkataan ni sebelum dia? Yakni sebelum dia menjadi rasul, ada orang lain duk kata dia pun rasul juga. Sebelum Muhammad ni muncul. Qultu la, aku kata tak ada. Qala fahal kana min abaihi min malik. Ada tak mak pak dia dulu ni raja? Oh, pandai raja ni tuan-tuan, dia tanya soalan. Saya tuan-tuan tengok pasal apa dia tanya. Qultu la. Tak ada, dia kata. Tak ada mak pak dia yang raja. Qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Orang-orang yang mulia kan, orang-orang yang lemah yang ikut dia. Yang ikut dia ni siapa? Orang-orang bangsawan ke ataupun orang-orang yang lemah? Faqultu bal du'afa'uhum, bahkan orang-orang yang lemah. Ayaziduna an yanqusun. Dia tanya lagi, pengikut dia tu duk bertambah ke kau berkurang? Kau pandai tuan-tuan. Kalau Raja Parsi tak pi. Pasal apa dia pandai? Ni dia Kristian. Duk tambah ke ada berkurang? Qala bal yazidun. Bahkan pengikut dia duk tambah, bukan berkurang. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi.
Adakah, dia tanya lagi, adakah ada seseorang yang murtad di kalangan mereka kerana marah kepada agamanya setelah dia masuk? Qultu la, aku kata tak ada. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib, apakah benar kamu tuduh dia sebagai kaki bohong? Bil kadhib, kamu tuduh dia sebagai berbohong. Qabla an yaqula ma qal, sebelum dia mengaku nabi ni, pernah dah hampa tuduh dia ni kaki bohong? Qultu la, aku kata tak. Fahal yaghdir, apakah dia telah mengkhianati perjanjian, khianati janji? Qultu la, tak. Wa nahnu minhu fi muddah la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Sekarang ni kami dengan dalam perjanjian, aku pun tak tahu, kami pun tak tahu dia dok buat apa sekarang ni. Kata Abu Sufyan. Qala walam tumakkinani kalimatun udkhila fiha syai'an ghaira hadhil kalimah. Kata Abu Sufyan, aku tak sempat nak buat masuk perkataan lain lebih daripada perkataan ni. Dia duk tanya, cop dia jawab, cop dia jawab. Tanya satu dia jawab, tanya satu dia tanya yang lain, tanya satu dia tanya yang lain. Jadi kata Abu Sufyan, dia ni yang pembesar Quraisy yang begitu pandai ni, nak berhadapan dengan Maharaja Empire, tak terpadan, tak sempat nak selit benda lain. Nak pergi habaq, hang jangan duk percayalah kat dia ni ke, tak sempat. Banyak tu dia tanya direct Maharaja Rum. Ni cerita Abu Sufyan sendiri. Qala fahal qataltumu, adakah kamu berperang dengan dia? Qala na'am, ya. Kaifa kana qitalukum iyahu, bagaimana berperang dengan dia? Qala al-harbu bainana wa bainahu sijal, peperangannya di antara kami dengan dia silih berganti. Yanalu minna wa nanalu minhu, dia dapat mengalahkan kami, kami pun pernah mengalahkan dia juga. Maksudnya dalam perang apa? Uhud. Qala madza ya'murukum, madza ya'murukum, dia suruh apa dia? Apa yang dia suruh kamu? Qultu u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afaf was silah. Tuan-tuan dengar, yang ni penting. Kata Abu Sufyan, dia suruh kami, kata, sembahlah kamu akan Allah yang Esa dan jangan kamu mempersekutukannya, tinggalkanlah apa yang diucap oleh mak bapak kamu. Dia menyuruh kami dengan sembahyang, bercakap benar, ifaf, yakni jaga diri daripada yang haram, dan silah, dan menghubungkan silaturahim. Abu Sufyan tak masuk Islam, tapi dakwah Islam very clear pada dia. Ini penting. Beza kita dengan Nabi. Nabi, musuh dia yang tak mau terima dia tu sebenarnya clear apa yang dia seru. Kita kadang-kadang bermusuh dengan orang sebelum orang faham pun dakwah kita apa dia. Aku tak tahu mereka ni mau apa tau. Artinya itu kelemahan, itu bukan dakwah. Abu Sufyan perang dengan Nabi, tapi pada pemikiran Abu Sufyan dan pengikut Abu Sufyan, mereka tahu apa yang Nabi seru. Dan tak patut kita bermusuh dengan orang kata dia tak mau terima Islam sebelum dia tahu apa yang kita seru dengan jelas. Ini penting, tuan-tuan. Nak buat keputusan dia bermusuh dengan kita ataupun tidak, kena pastikan dia faham kita ataupun tidak. Kalau dia tak faham, dia bukan musuh kita, dia salah faham terhadap kita. Abu Sufyan ketika itu memang bermusuh dengan Nabi. Dia tak salah faham pada Nabi, dia faham apa yang Nabi dakwah. Cuma dia tak mau. Cuma dia tak mau. Kata dia, faqala al-turjuman, qultu lahu sa'altuka an nasabihi fadhakarta annahu fiikum dhu nasabin fakadhalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumi. Sudah. Sekarang Maharaja cakap, aku bertanya kamu mengenai nasabnya. Kamu menyatakan sesungguhnya dia di kalangan kamu orang yang mempunyai nasab, yakni mempunyai keturunan yang baik. Yang demikian itulah para rasul, dia telah diutuskan pada nasab kaum dia. Kata Maharaja Rum, kata Maharaja Rum, sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul fadzakartu alla. Aku tanya engkau, adakah seseorang di kalangan kamu yang pernah cakap benda ni sebelum ni? Engkau menyatakan tidak. Faqultu, maka aku kata, Maharaja Rum kata, lau kana ahadun qala hadzal qaul
qablahu laqultu rajulun yata'assa atau yata'assi biqaulin qila qablahu. Engkau kata orang tak pernah kata. Sekiranya engkau kata pernah dah orang mengaku Nabi sebelum ni di kalangan kami, aku nak kata dia ni satu orang yang tiru orang sebelum ni. Tapi bila kau, maksudnya bila kau kata tak, dia tak ada tiru siapa-siapa. Ini bukan kes tiru ni. Kemudian dia kata, sa'altuka hal min abaihi min malik. Aku tanya engkau, ada tak di kalangan pak-mak-pak dia yang menjadi raja? Fazakarta Allah, engkau kata tak. Qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abi. Aku katakan, kalau sekiranya mak pak dia dulu ni ada yang raja, aku bolehlah nak tuduh kata satu orang yang menuntut kerajaan bapak dah. Tapi yang ni tak boleh nak tuduh, pasal tak ada. Subhanallah, Raja Rum pandai tuan-tuan. Raja Rum bijak. Sa'altukum hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala fa dzakarta Allah faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al kadhib 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Aku tanya kamu, adakah sebelum ni kamu tuduh dia sebagai kaki bohong? Kamu kata tak, maka aku pun tahu tak mungkinlah satu orang yang dia tak bohong dengan orang tiba-tiba nak pergi bohong kepada Allah. Raja Rum kata Raja Rum lagi, wa sa'altuka asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum. Aku tanya engkau, orang-orang yang bangsawan ke ikut dia ataupun orang-orang yang lemah? Fa dzakarta du'afa'uhum ittaba'u wa hum atba'ur rusul. Aku tanya engkau, kau kata yang ikut mereka orang selekeh je. Aku kata demikianlah pengikut para rasul. Macam mana dia tahu? Dia baca Injil dengan Taurat. Itulah pengikut para rasul, orang lemah. Sebab tuan-tuan, kalau ada dakwah khas, saya hanya dakwah untuk orang-orang yang bangsawan saja. Tak betul. Itu bukan atba'ur rasul semua. Orang bawah, orang atas. Tapi atba'ur rasul pada peringkat awal, siapa? Orang lemah. Pasal apa orang atas tak mengikut? Bukan kerana mereka tak boleh fikir. Biasanya kerana ajaran Islam ni menggugat kepentingan. Maksudnya dia boleh duduk senang lenang, duduk bertindas orang lain, mari rasul, kacau lah. Sa'altuka ayaziduna am yanqusun. Aku bertanya, apakah bertambah atau berkurang? Fa dzakarta annahum yazidun wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Aku tanya, bertambah ke berkurang? Kau kata bertambah. Demikianlah urusan iman sehingga dia sempurna. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi an yadkhula fi. Aku tanya kamu, adakah siapa-siapa yang murtad setelah dia masuk dalam keadaan Islam kerana benci, marahkan kepada agama? Engkau menyatakan tidak. Yang demikianlah iman apabila ia sudah bercampur di dalam hati. Aku bertanya kamu, hal yaghdir, apakah dia berkhianat? Fa dzakartu Allah, engkau kata tidak. Wa kadzalika rusul la taghdir. Demikian itu para rasul, mereka tidak mengkhianati janji. Wa sa'altuka bima ya'murukum fa dzakarta annahu ya'murukum an ta'budallah wa tusyrika bihi wa la tusyriku bihi syai'a wa yanhaakum an ibadatil awsan wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamai hatain. Maksudnya, aku tanya kamu, dia suruh buat apa? Kamu sebut benda yang tadi. Yang ni kamu suruh jangan, dia kata jangan sembah Allah, jangan sekutukan dia, jangan sembah berhala, suruh semayang, suruh cakap benar, suruh ifah. Kalau benar apa yang kamu ceritakan, dia akan memiliki dua tempat aku pijak. Kalau benar aku tanya, kau jawab macam tu tadi benar, dua tempat tanah yang aku pijak ni boleh ke dia nanti? Maksudnya Raja Rum mengaku tak kata Rasul? Mengaku. Sagi cuma kita akan tengok dia perang dengan Nabi. Tapi dia mengaku.
Kata dia, waqad kuntu a'lam annahu kharij. Aku tahu sesungguhnya dia keluar. Walam akun adhannuhu annahu minkum. Tapi aku tak sangka pula dia di kalangan kamu. Maksud di kalangan orang Arab. Aku tahu bahawasanya Rasul tu akan keluar pada akhir zaman. Cuma aku tak sangka dia keluar di kalangan Arab. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Kalaulah sekiranya aku tahu aku dapat sampai kepadanya, nescaya aku bersungguh-sungguh untuk berjumpa dengannya. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamaihi. Sekiranya aku berada di sisinya, nescaya aku basuh kedua kakinya. Kata Maharaja Rum. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan baca surat Nabi kepada Maharaja Rum yang menyebabkan Maharaja Rum bertanya Abu Sufyan hal ini. Tapi ini menunjukkan inilah raja yang berjaya menguasai empire, raja yang bijak. Orang Islam masalah utama dia yang ni. Ramai hak menguasai negeri orang Islam jenis tak bijak. Sedangkan Rom kenapa dia kuat ketika itu? Kerana bijak. Cumanya bijak dia tak boleh menandingi kebijaksanaan seorang Rasul yang telah dibangkitkan oleh Allah. Dan kita akan tengok semua persoalan dia ni Abu Sufyan tak boleh jangka apakah maksud dia di sebaliknya. Kemudian terus dia bagi tahu, yang ni sebab dia aku tanya macam ni, yang ni sebab dia aku tanya macam ni. Ini raja yang bijak. Dan dia kemudian pada kuliah yang akan datang kita akan membaca apakah surat Abu Sufyan kepada Maharaja Rum dan surat inti kandungan yang hampir sama dia hantar kepada Maharaja Parsi. Dan surat ni kita akan baca dan kita akan tengok reaksi Raja Rom dan reaksi rakyat Rom, orang-orang besar Rom terhadap Maharaja dia yang sudah ingin menerima Islam. Kalaulah sebenarnya reaksi hari itu tepat, nescaya Rom menjadi Islam kerana surat. Tetapi kita tengok kenapa Rom terpaksa diperangi sedangkan raja dia sudah menerima. InsyaAllah kita akan baca pada kuliah akan datang. Kita buka sikit, minta maaf terpanjang, dan kita akan buka sikit pada sikit ada soal jawab. Soalan dia, yang jawapan Nabi dua-dua Abu Jahal dan Abu Lahab kan. Tapi kenapa nama Abu Lahab dia pergi masuk dalam Quran, Abu Jahal tak masuk? Sedangkan dalam riwayat Nabi menyebut Abu Jahal ni Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ni. Fir'aun umat ni Abu Jahal. Pasal apa nama dia tak masuk? Ini tabiat Quran. Ini tabiat Quran. Quran sebenarnya tidak mementingkan nama. Quran mementingkan watak. Yang Quran masuk, watak Abu Jahal semua dalam Quran. Apa yang Abu Jahal kata, perbuatan dia menghina Nabi, semua Quran rakam. Mereka menghina Nabi, mereka kata, mereka macam-macam. Hak mana dia kata, Quran turun membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nama dia tak masuk. Abu Lahab masuk kerana dia memang timing dia betul. Masa wahyu turun, dia pergi bangkang. Faham? Dikenal kat dia. Timing dia betul. Tapi di segi jahat, dua-dua jahat. Sebab nama orang yang menentang Nabi Musa pun Quran tak masuk, iaitu Fir'aun. Fir'aun bukan nama orang. Fir'aun adalah gelaran maharaja yang memerintah Mesir. Quran tak bagi tahu dia Ramses 1 ke Ramses 2 ke Ramses apa, tak bagi tahu. Kerana mengetahui nama, mengetahui latar belakang diri, mengetahui panjang pendek orang, mengetahui hitam putih dia, tidak memberi manfaat kepada pembaca Quran. Tetapi mengetahui watak dan menjauhi watak dan tabiat yang buruk, itu yang penting. Orang kita salah satu kesalahan di dalam memahami Quran disebabkan dia pergi cari yang Quran tak bagi tahu. Umpamanya Qarun. Quran kata inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz. Sesungguhnya Qarun termasuk di kalangan kaum Musa
dan kami telah bagi reta padanya, tapi dia telah melampau kepada mereka, dan kami telah berikan kepadanya harta. Dia tak cerita Qarun ni adik dia ke, sepupu dia ke, adik ipar dia ke, dia tak cerita. Karena apa kepentingan Luqmanul Hakim? Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah, dia bersyukur kepada Allah. Tuhan tak cerita Luqman ni orang dia macam panjang ke pendek ke, hitam ke putih. Riwayat Yahudi yang cerita. Maka kita tengok buku-buku cerita ataupun penceramah yang terpengaruh dengan Yahudi kan cerita Luqman ni tuan-tuan kulit dia hitam, dia mulut dia tebal, orang dia pendek. Sedangkan Quran tak cerita. Kerana itu tidak ada kepentingan. Kalau kulit dia hitam, hang yang putih boleh tiru ke? Kalau dia pendek, hang yang tinggi boleh tiru ke? Tetapi anishkur lillah, dia bersyukur kepada Allah, watak tu boleh tiru. Quran tak cerita Fir'aun ni. Kalau Quran hang tahu kata dia Ramses 3 ke 4, hang nak buat apa? Tapi hang tahu watak buruk dia, hang kena hindari. Engkau kena hindari yang itu. Allah cerita Nabi Nuh buat bahtera. Dia tak cerita berapa panjang bahtera Nabi Nuh. Melayu je duk pergi sukat 300 hektar untuk buat bubuk suara. Bubuk apa saya? Asyura. Bubuk Asyura. Padahal Quran tak cerita bubur Asyura. Quran pun tak cerita apa resipi bubur Asyura. Resipi nak cerita apa, bubur pun tak cerita. Kita pun tak tahu buat bubur kata. Kerana apa kepentingan bubur Asyura dengan agama? Nabi Nuh bukan chef Wan. Apa kepentingan bahtera? Kau nak pergi tiru bahtera dia tak? Watak dakwah, watak kesungguhan dakwah Nabi Nuh kita tak ambil. Yang bubur dia kita duk kalut nak kacau. Saya bukan salah, tentu nak makan bubur apa makanlah. Tapi tak usahlah sandarkan Nabi Nuh, itu bukan masalah. Nabi Nuh bukan tu bubur dia, itu bubur kita orang Melayu tu macam-macam, daun pisang pun bubur, apa macam-macam lagi. Hak semua dalam tin tak dalam tin. Nabi Nuh zaman dia pun tak ada tin tu. Artinya benda ni sandar. Inilah bubur Nabi Nuh buat dahulu tuan-tuan. Benda yang mustahak yang Quran tekan kita tak ambil. Kita ambil benda yang kita andaikan daripada Quran. Fir'aun begitu juga. Tuan-tuan baca buku-buku Melayu lama, dia akan cerita Fir'aun terkejut dengan ulah Nabi Musa. Mula-mula Fir'aun buang air sehari 4 kali. Buku dia cerita, tanya buku baca buku Melayu. Hak cerita Nabi-Nabi. Terkejut kat ulah Nabi Musa, buang air sejak hari itu sehari 40 kali. Kalau sungguh Fir'aun buang sehari 40 kali, kalau tak payah duk kalut lawan Nabi Musa lah. Duk julap betul lah dia. Tapi benda tu diandaikan, ditokok tambah. Sebab itu tuan-tuan, dalam nak baca Quran, jangan tokok tambah yang tak kenal. Sebab tu tujuan dah. Kita ni supaya tanya, dia ni siapa dia? Quran tak sebut. Sesungguhnya Quran sudah cukup. Yang mana dia tak sebut, mencukupi untuk intah. Kerana dia bukan penting kita nak kenal orang ni siapa, duduk di mana, lahir, hitam, putih, tinggi. Dia pentingkan secara umum, iaitulah mencontohi watak yang baik yang diajar oleh Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha maulaha. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan,